ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جليل. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat sembahyang berjamaah, kemudian dapat zikir bersama-sama seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi bersama sahabat baginda. Inna raf'as sawti bi dhikri idan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya zikir kuat nyaring bersama-sama itu dilakukan oleh Nabi bersama sahabat Nabi pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi yang lepas. 571 Masehi pada tarikh 12 Rabiul Awal, sebelum subuh. Kata para ulama 16 minit sebelum subuh. Rabiul Awal 16 minit, kata sebahagian ulama 16 minit sebelum subuh adalah tarikh waktu kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu sejarah peristiwa yang paling agung yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Jadi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, hari kelahiran Nabi, ini pada 12 Rabiul Awal tahun gajah itu adalah hari yang paling mulia, malam yang paling mulia secara mutlak. Bahkan lebih utama daripada semua malam. Untuk kalau kita kira lah dalam sejarah dunia ni yang paling mulia malam tu. Tapi kalau malam yang berulang secara setiap tahun, itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah ditanya. Jadi ada sahabat yang tengok baginda Nabi puasa selalu pada hari Isnin. Akhirnya sahabat pun tanyalah tentang puasa pada hari Isnin. Kata baginda Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Jadi wahyu pertama turun kepada Nabi adalah pada hari Isnin, selepas genapnya umur Nabi 40 tahun. Wa fihi usriya bi, dan pada hari Isnin aku di-Isra' dan di-Mi'rajkan. Jadi peristiwa yang agung dalam kehidupan Nabi banyak berlaku pada hari Isnin. Wa fihi ataitu Taibah, dan pada hari Isnin aku sampai ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda ditanya tentang puasa pada hari Isnin, dan baginda menjawab bahawa hari Isnin adalah hari kelahiran baginda. Ini bermakna baginda Nabi juga berpuasa untuk hari kelahiran baginda Nabi sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dan kita insya-Allah saya dapat berita, inilah info, kata masjid ini akan buat Maulidur Rasul. Ada satu ungkapan, ini bukan hadis. Ada kata ini ungkapan wali Allah, bahkan ada yang kata ini ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk menyambut maulid Nabi, Maulidur Rasul. 1 dirham berapa? 1 dirham lebih kurang harga sekilo daging. Ini kata Syekh Fahmi Zamzam. Sekilo daging lebih kurang berapa kita? Dalam RM40 lah. Kita genapkanlah RM50. Jadi siapa yang menginfakkan RM50 lah untuk maulid Nabi, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini bukan hadis, jadi tuan-tuan cari pula. Ini bukan hadis tapi ucapan para ulama. Ada seorang imam, Asy-Syaikh As-Sirri As-Saqati, beliau berkata, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi
faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang berniat menuju tempat dibacakan maulid Nabi, maka dia telah berniat menuju salah satu taman dari taman-taman syurga. Li'annahu ma qasada dhalika illa limahabbatir rasul. Kerana sesungguhnya dia tidaklah berniat semacam itu melainkan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau saya bercakap tentang Maulidur Rasul panjanglah. Nanti tinggal saya seorang lah. Jadi saya akan ambil poin-poin penting tentang Maulidur Rasul. Nanti Maulidur Rasul akan disempurnakan oleh Habib Abdul Rahman. Habib Abdul Rahman Al-Musawa. Beliau Indonesia, Indonesia bukan? Saya rasa macam kenal muka dia. Macam kawan mengaji saya dulu di Ahqaf. Jadi kami pergi sampai di Ahqaf, dia senior saya lah. Sampai tengok cakap Arab dengan dia. Tak payah cakap Arab bang. Saya orang Surabaya. Tu dia orang Surabaya. Surabaya. Dan memang habaib lah, keturunan Nabi SAW banyak yang berasal daripada jalur Sayyidina Husain pindah ke Hadramaut. Itu Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu yang pertama kali pindah daripada Iraq ke Hadramaut. Kemudian daripada Hadramaut itulah banyak yang ke Indonesia, ke Singapura, ke Tanah Melayu. Itu daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, barang siapa yang membuat jamuan untuk Maulid Nabi dan dia menghimpunkan orang ramai. Kita nak buat jamuan semua mungkin tak mampu. Jadi kita buatlah, himpunkan kepada pihak masjid. Dan pihak masjid sediakan tempat, panggil orang-orang sekitar nak buat maulid. Kemudian wa auqada sirajan, bersih masjid, buka lampu terang elok. Kemudian memakai pakaian yang elok, berwangi-wangian, memakai pakaian yang cantik-cantik. Kerana apa? Dengan tujuan limaulidihin Nabi, kerana tujuan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyarahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah ma'al firaqil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Maka Allah akan memberikan berita gembira kepada orang tadi dengan memasukkan dia bersama dengan kumpulan-kumpulan yang pertama dari kalangan para nabi, dan orang itu mendapatkan tempat yang tertinggi di dalam syurga Allah. Kerana apa? Dia bergembira dengan kelahiran maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni perkataan para ulama. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam kitab Ta'liqat Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi dalam kitab Ta'liq Sahih Al-Bukhari ni, kata para ulama memang ta'liq catitan kaki dia tu pun sahih. Sahih Al-Bukhari memang kita tahu, kata para ulama, asahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ini kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, seterusnya. Baik. Jadi dalam catatan kaki itu diceritakan bahawa Sayyidina Al-Abbas, beliau bermimpi melihat Abu Lahab diseksa dalam neraka dengan siksaan yang dahsyat. Dia pun tanya, mahaluka ya Aba Lahab, bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab? Abu Lahab kata, hali kama tara, keadaanku seperti yang kau lihatlah, aku diseksa macam ni ya. Teruklah Abu Lahab. Illa annahu yukhaffafu anni al-'adhab kulla yawmil ithnain wa amussu min baini isba'i ma'an biqadri hadha. Melainkan pada setiap hari Isnin diringankan siksa atasku dan diberi minum air seukuran jari-jariku. Jadi setiap hari Isnin diringankan siksa pada Abu Lahab dan diberi minum air seukuran jari dia. Ini banyak diceritakan, kisah ini banyak. Terutamanya Profesor Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, atau kita kenal dengan Abu Ya Maliki. Beliau suka sebut. Dan ini disebutkan dalam kitab beliau Mafahid Yajibu an Tusahha. Kemudian Sayyidina Al-Abbas pun tanya, kerana apa? Kita tahu dalam syurga
nikmat yang tak pernah kita bayangkan dalam syurga. Kita bayangkan mungkin nikmat macam ni, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tetapi dalam neraka begitu juga. Kita membayangkan siksa sekian. Tetapi dalam neraka siksaan yang tak pernah dibayangkan oleh umat manusia. Bagaimana Abu Lahab boleh mendapatkan nikmat semacam itu? Al-Abbas pun tanya, bagaimana engkau mendapatkan nikmat semacam itu? Kata Abu Lahab, وَذَلِكَ بِإِعْتَاقِ ثُوَيْبَةٍ لَمَّا بَشَّرَتْنِي بِوِلَادَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبِإِرْضَاعِهَا لَهُ. Aku mendapatkan nikmat semacam itu kerana aku memerdekakan Thuwaibah ketika mana Thuwaibah datang memberitahukan kepadaku, Tuan, anak saudara Tuan Muhammad bin Abdullah telah lahir. Budaya orang Arab kalau bawa berita gembira, dia akan bagi hadiah pada orang yang bawa berita gembira tadi tu. Dia pun bagilah hadiah. Wahai Thuwaibah, aku merdekakan engkau. Hadiah bagi seorang hamba sahaya ni, merdeka, yang paling besar tu kemerdekaan. Dan Abu Lahab minta Thuwaibah untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Allah memberi balasan dalam neraka, diringankan siksa pada setiap hari Isnin. Dan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi himpunkan orang-orang Mekah. Nabi kata, Nabi tanya, bagaimana kalau aku beritahu kepada kamu ada rombongan nak serang kita, nak main serang kita, dia ada di balik bukit tu, nanti rombongan tu akan menyerang kita, kalian percaya tak? Percaya, kerana engkau tidak pernah berdusta wahai Muhammad. Sebenarnya Nabi pun katalah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku diutus untuk membawa syariat Islam. Nabi terus Abu Lahab marah. Dia kata apa? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, kerana inikah engkau menghimpunkan kami? Jadi dari situlah turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab tak beriman dan dia adalah musuh Nabi selepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Dia cuma seronok pada waktu kelahiran Nabi. Macam kita lah tuan-tuan, dapat anak menakan baru. Bukan anak kita, anak menakan. Ustaz Anas baru dapat lah. Ustaz Anas ada ipar saya. Jadi Ustaz Anas waktu tu di Pondok Derang. Jadi dapat anak di sana. Dia buat tahniah. Kita tengok dapat anak menakan pun seronok. Bukan anak kita. Ni tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati. Demikianlah Abu Lahab. Kita tuan-tuan, kita lihat diri kita. Kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan syariat Islam. Kita sembahyang, kita puasa, bayar zakat. Kita buat semua tu. Haji bagi yang mampu, semua kita buat. Dan kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam suatu syair, Syekh Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil ithnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Bagaimana dengan orang kafir yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan celakalah dia, iaitu Abu Lahab, setiap hari Isnin diberi nikmat, diringankan siksa padanya. Bagaimana dengan kita yang beriman, mentauhidkan Allah, beriman dengan Nabi dan syariat yang dibawa oleh Nabi, dan kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita mendapatkan yang lebih daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, baginda Nabi, ayahanda Nabi menikah dengan ibu Nabi pada hari Ahad. Umur ayah Nabi 18 tahun. Jadi ayah Nabi ini, Sayyidina Abdullah, dikenal dengan wajah yang cukup segar, wajah yang bersinar. Para ulama kata itu disebabkan ada benih Nabi Muhammad di dalam tulang sulbi Sayyidina Abdullah. Dikenal cukup segar. Sayyidina Abdullah pergi ikut rombongan ke Syam. Di Syam ada kerabat diraja perempuan,
kerabat diraja berkenan dengan Sayyidina Abdullah. Wahai Abdullah, engkau cukup bersinar, berseri wajah engkau, cukup tampan. Diajak Sayyidina Abdullah menikah. Sayyidina Abdullah kata tak apalah, nak balik sembang dulu dengan ayah. Balik-balik sembang, Sayyidina Abdul Muttalib tak setuju. Dan orang Mekah pun banyak yang berminat dengan Sayyidina Abdullah. Kemudian kata Sayyidina Abdul Muttalib, cubalah, ayah ada seorang kawan, ada di sekitar, dia duduk di dekat bukit di tepi kota Mekah. Pergilah engkau, tanya dia, minta pendapat dia. Dia orang yang bijak, nama dia Wahab. Pergilah ayahanda Nabi, sembang. Kata kalau kita ni pakcik Wahab lah, pakcik tak ada, pakcik duk dengar masalah engkau ni satu cara saja, iaitu engkau kena menikah. Tak ada cara lain lah, menikah. Kebetulan pakcik ada anak perempuan, nama dia Aminah. Nah, itu yang jadi ibu Nabi. Balik sembang dengan Sayyidina Abdul Muttalib, setuju kahwin nikah pada hari Ahad, berjumpa pada malam Isnin. Kalau ikut tarikh hijrah, bermula selepas maghrib jumpa, maka bermakna itu benih Nabi berpindah ke dalam rahim ibunda Nabi. Dari sulbi Sayyidina Abdullah ke dalam rahim ibunda Nabi juga berlaku pada hari Isnin. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, baginda Nabi bersabda, kharajtu min nikahin, aku dilahirkan daripada pernikahan yang sah. Walam akhruj min sifahin, aku tidak dilahirkan daripada perzinaan. Min ladun Adam, dari Nabi Adam. Ila an waladani abi wa ummi, sampai ayah dan ibuku melahirkan aku. Semuanya melalui pernikahan yang sah, tidak ada yang berzina. Bahkan baginda Nabi juga menyebutkan, walam yusibni min sifahil jahiliyati syai, tidak ada aku dan moyangku semuanya, tidak ada yang pernah melakukan perbuatan jahiliyah, maksiat jahiliyah sama sekali. Allah jaga orang-orang yang mulia ini untuk membawa benih manusia yang paling mulia, sampailah ayahanda dan ibunda Nabi. Disebutkan Nabi juga bersabda, dalam Al-Quran juga disebutkan, wa taqallubaka fis sajidin. Kata para ulama, maksudnya berpindah daripada sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah, semuanya menyembah Allah. Bahkan baginda bersabda, walam yazal yunqiluni minal aslabil karimah ilal arhamil mutahharah. Allah terus memindahkan aku daripada sulbi orang-orang yang mulia ke dalam rahim perempuan-perempuan yang suci. Ini Allah memilih orang yang terbaik di zaman itu untuk membawa benih manusia yang terbaik, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah macam tu kita tak mau sambut kelahiran manusia terhebat, manusia teragung, manusia termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sambut. Paling tidak pun setahun sekali, paling tidak lah. Kalau boleh itu sebulan tu sekali buat maulid. Kalau tak boleh, setahun sekali. Jangan sampai tak buat langsung. Tuan Guru Haji Saleh Pondok Sik, beliau akan buat 4 ekor lembu, buat berapa kawah tu dapat tu. Jadi buat maulid Nabi. Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi hafizahullah, beliau kalau sampai di Kuala Lumpur, beliau akan pergilah masjid mana yang buat maulid, beliau akan duduk dengar. Di mana saja buat maulid, beliau akan duduk dengar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah esok malam masih saya maghrib saya akan baca sedikit tentang hadis tentang Syama'il Nabi yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang saya terjemah sendiri. Jadi saya akan baca sikitlah, 1, 2, 3 hadis ya, ambil berkat. Dan saya dapat sanad itu daripada Syekh Fahmi Zamzam. Dan saya tanya pada Syekh, boleh tak saya lepas saya baca ni, kalau saya mengajar dekat masjid dekat manakah, saya bagi ijazah dekat orang? Sila. Sila. Yang tu juga jadi saham untuk saya. Syekh Fahmi berpendapat, sila, boleh. Dan
Yang dapat daripada saya apa? Boleh bagi. Kata Syekh Fahmi, terus sampailah pada hari kiamat nanti. Bersambung sanad sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, baginda Nabi dilahirkan dalam keadaan waktu itu. Jadi setiap daripada bulan pertama ibunda Nabi mengandungkan Nabi, sampailah bulan ke-9 ibunda Nabi ditemani oleh para Nabi. Bulan pertama kehamilan, iaitu pada bulan Rejab, masuk seorang Nabi. Assalamu alayka ya Muhammad, salam untukmu wahai Muhammad. Ibunda Nabi terkejut. Siapa ni? Engkau siapa? Aku adalah Adam alaihi salam. Aku nak beritahu kepada engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandungkan Sayyidil Bashar, penghulu manusia. Maksudnya ketua semua manusia, junjungan semua manusia. Dan memang kita tahu nanti hari kiamat kita akan pertama kali jumpa dengan Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kata, minta maaf lah, aku sendiri pun tak tahu lepas tak lepas. Jadi tuan-tuan, kita nak bagi syafaat pada orang. Guru boleh memberi syafaat pada murid, orang tua boleh memberi syafaat pada anak, anak yang hafiz boleh memberi syafaat pada orang tua. Itu hanya berlaku apabila guru tadi selamat dulu. Guru kena selamat dulu baru boleh bagi syafaat dekat anak murid. Anak selamat dulu baru boleh bagi syafaat dekat ayah. Kawan, kita pernah dengar kawan yang baik, dia boleh memberi syafaat pada kawan dia. Apabila kawan tu selamat dulu, diri dia kena selamat dulu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam kata tak. Terus sampailah pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Isa. Nabi Isa kata minta maaf. Akhirnya kita semua akan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi panggil, mana umatku? Umatku mana? Kita pergilah depan. Kemudian Nabi akan pergi ke arasy Allah, sujud lama sehingga Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sa, angkat kepala engkau. Sal tu'tah, mintalah engkau akan dikabulkan. Washfa' tu syafa', berilah syafaat, engkau akan diterima syafaat dari engkau. Nabi Muhammad pun akan bagi. Jadi semua Nabi itu Allah bagi satu doa yang mustajab. Semua Nabi. Dan semua Nabi dah guna dah, kecuali Nabi kita saja tak guna. Tuan-tuan, waktu perang Uhud Nabi luka teruk, Nabi tak guna. Nabi kata apa? Ma bu'ithtu la'anan wala sababa, innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Ada sahabat kata, wahai Rasulullah, engkau angkat tangan doa habis. Habis semua orang musyrikin tu. Nabi kata apa? Aku tidak diutus sebagai tukang caci maki dan tukang melaknat. Bukan tu tujuan aku. Aku diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi tak doa. Bermacam-macam. Waktu Taif, peristiwa Taif sebelum Isra' Mi'raj, tu pun Nabi tak doa. Nabi simpan untuk Nabi guna nanti di hari kiamat nanti, untuk memberi syafaat kepada kita semua. Dipanggil dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang teragung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian antara peristiwa bulan Syaban masuk lagi Nabi, terus sampailah malam bulan Syaban ni, bulan yang kedua Nabi dalam perut ibunda Nabi. Ayahanda Nabi wafat di kota Madinah. Di kota Madinah. Jadi saya waktu di Kedah Rabu malam tu, Rabu malam baru ni saya di Kedah. Lepas tu baru saya drive main tu, tidur di rumah Ustaz Anas. Jadi ada EJK masjid kata, Ustaz, kami nak cerita pasal Maulid. Tak mau pasal lain, pasal hijrah apa tak mau. Sebab ni peristiwa Maulid Nabi. Cerita pasal Maulid. Saya cerita dari awal sampai habis 2 jam. 2 jam lah, dekat pukul 10 orang. Baik. Itu dengan qasidah. Selang saya bawa anak murid saya qasidah. Baik. Jadi bulan yang kedua ini jugalah ayahanda Nabi wafat. Ayahanda Nabi wafat pada bulan yang kedua. Jadi ibunda Nabi pula wafat pada usia Nabi 4 tahun. Tok Wan Nabi pada usia Nabi 8 tahun. Ada yang kata 6 tahun. Berbeza pendapat. Biasalah tu berbeza pendapat tu. Baik. Kenapa Allah mewafatkan orang-orang yang menyayangi Nabi? Kerana Allah sendiri hendak mentarbiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ayah Nabi, bukan ibu Nabi, bukan Tok Wan Nabi. Tok Wan Nabi itu beriman kepada Allah.
Jadi waktu Raja Abrahah menyerang kota Mekah pada tahun kelahiran Nabi, Raja Abrahah dia duduk di luar kota Mekah. Abrahah dia rampas harta-harta penduduk Mekah yang ada di luar kota Mekah sebelum dia menyerang Kaabah. Kemudian dia panggil ketua orang Mekah. Datanglah Sayyidina Abdul Muttalib, tuan Nabi. Selepas Abrahah dia duduk di atas singgasana dia. Abdul Muttalib datang, dia tengok muka Abdul Muttalib, merasa gerun dalam hati dia melihat wibawanya tuan Nabi. Tengok gerun. Kemudian dia turun daripada singgasana dia. Dia tanya kepada Abdul Muttalib, sebelum saya menyerang Mekah, engkau ada hajat apa-apa tak? Sayyidina Abdul Muttalib kata, aku nak haiwan-haiwan aku, unta aku, kambing aku yang engkau rampas, tolong bagi balik. Abrahah dengar tu dia gelar. Dia kata, apa, aku ingat engkau nak main sembang, jangan serang Kaabah ke apa ke. Rupanya peduli pasal pasal unta dengan kambing saja. Kata Sayyidina Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, aku adalah pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban hamahu, dan sesungguhnya Baitullah, Kaabah itu mempunyai Tuhan yang akan menjaganya. Maknanya dia tahu, Sayyidina Abdul Muttalib beliau tahu Kaabah ada Tuhan yang menjaganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, terus sampailah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi, kebetulan malam itu Sayyidina Abdul Muttalib keluar bermunajat di sekitar Kaabah. Ibunda Nabi merasa kesunyian, menangis. Allah menghantar malaikat penuh di dalam rumah Sayyidatina Aminah untuk menghibur ibunda Nabi. Dan ibunda Nabi selama mengandungkan Nabi tak pernah rasa letih, rasa susah, tak pernah langsung. Jadi beliau tak merasa kepayahan sama sekali. Bahkan pada waktu melahirkan Nabi, rasalah nak bersalin tu, tapi tak rasa sakit langsung. Baik. Kemudian Allah memerintahkan 4 orang wanita untuk menemani ibunda Nabi. Wanita yang pertama, wahai Aminah, aku adalah Hawa, isteri Nabi Adam alaihi salam. Siti Hawa duduk di sebelah kanan ibu Nabi. Perempuan yang kedua, wahai Aminah, aku adalah Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS, duduk di sebelah kiri ibu Nabi. Perempuan yang ketiga, aku adalah Asiyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Jadi isteri Fir'aun ahli syurga. Isteri Fir'aun ini tidak pernah disentuh oleh Fir'aun sama sekali. Apabila Fir'aun hendak bersama dengan Asiyah, Allah memerintahkan iblis untuk menyerupai Asiyah, sehingga Fir'aun akan bersama dengan iblis dalam wujud Asiyah, bukan dengan Asiyah yang sebenarnya. Perempuan yang keempat, yang paling cantik. 4 orang ni cantik-cantik semua. Yang keempat ini yang paling cantik. Aku adalah Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Duduk di depan Nabi, duduk di depan ibunda Nabi. 4 orang inilah yang menyambut, yang menemani Sayyidatina Aminah dalam melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lahirlah Nabi. Nabi dilahirkan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan masrura. Baginda Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Sudah dikhitan dan tali pusat itu sudah terpotong. Kata para ulama, bermaksudnya baginda Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah suci. Kan biasanya budak-budak ada darah tak ada dah. Bersih, suci. Dan dalam keadaan berselimutkan selimut putih daripada sutra. Dan lahir, kemudian Nabi ada di atas hamparan permaidani berwarna hijau yang terbuat daripada sutra. Dihamparkan oleh para malaikat. Malaikat masuk membawa mabkharah tu, bukhur. Mekah tu, bukhur tu kan yang keluar asap tu. Majlis habaib maulid tu biasanya buat macam tu. Wangi, penuh dengan wangian-wangian syurga. Allah memerintahkan, wahai Jibril, mur malikan ayyughliqa abwaban niran. Beritahu kepada malaikat Malik, tutup pintu neraka.
Kemudian wa qul li ridwan ay yaftaha abwabal jinan, beritahukan kepada malaikat Ridwan buka pintu syurga luas-luas. Beritahukan kepada bidadari untuk memakai pakaian yang paling cantik. Bidadari ini tuan-tuan, kalaulah dia, kalau istilah bahasa Kedah dia jengoi, apa bahasa ini? Dia jengoi mai dunia lah. Mata dia tu jengoi ya. Jengoi. Faham apa? Dia mengintai. Dia tengok masuk dalam mata dia sahaja, pandangan mata dia sahaja melihat ke dunia, nescaya matahari akan padam. Mana cahaya dia tu lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau bidadari meludah dalam air laut, manis air laut tadi, kita tak salah. Ini bidadari, dan kita nanti masuk, insya-Allah kita masuk dalam syurga, amin. Jadi kita nanti mendapat bidadari, dan isteri kita itu menjadi ketua bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Ini Allah bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah mempersiapkan peristiwa yang hebat, bermacam-macam peristiwa yang hebat berlaku pada saat kelahiran Nabi. Antaranya arasy bergetar hebat. Disebutkan dalam Maulid, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Jadi arasy Allah bergetar disebabkan seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah bertambah wibawa dan kecantikannya. Wamtala'atis samawati anwara, dan malaikat dan langit penuh dengan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, dan malaikat serentak mengumandangkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah pada waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Istana Kisra bergoncang begitu dahsyat. Istana Kisra yang dibina oleh Anusyarwan, Raja Kisra yang pertama. Beratus tahun tak pernah kena apa. Pada waktu kelahiran Nabi bergoncang, retak. Ada yang kata tiang dia retak 14. Ada yang kata balkoni dia retak 14 pada waktu kelahiran Nabi. Api abadi yang disembah oleh Majusi selama 1000 tahun tak pernah padam. Jadi selama ada orang jaga. Bubuh kayu, letak minyak, sentiasa hidup, disembah oleh orang Majusi, dianggap sebagai Tuhan. Pada waktu kelahiran Nabi, api itu padam. Jadi bermakna peristiwa yang luar biasa itu menunjukkan kelahiran makhluk yang luar biasa. Wa afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna famil 'anil syaqaq. Manusia yang paling, makhluk yang paling utama, yang paling mulia adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi untuk Maulid Nabi ini, tuan-tuan yang nak buat kenduri boleh buatlah dengan pihak masjid. Untuk apa? Kita bergembira. Kalau kita nak buat kenduri sendiri, habis duit banyak. Bagi seorang RM50, tak boleh banyak RM10. Banyak lama-lama boleh pihak masjid boleh buat. Saya ingat satu masjid di Kedah yang saya buat ceramah tu, mereka berjaya mendapat kutipan RM7,000 untuk Maulid Nabi. Maulid Nabi tahun ni. Jadi dia panggil 2 orang. Saya malam, yang hari Selasa waktu kelahiran dia panggil untuk baca Maulid. Maulid Dibai, Berzanji, Burdah yang macam tu. Saya waktu malam dia, maghrib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada satu kisah seorang budak. Budak ni dia kematian ibu dia. Ibu dia mati, kemudian dalam mimpi dia melihat orang beratur nak masuk syurga. Beratur nak masuk syurga, dia tengok ibu dia pun ada dalam barisan tadi. Dia pun tengok waktu ibu dia nak masuk, ibu dia tak dibagi masuk. Malaikat tak bagi masuk. Tak payah. Ini adalah untuk orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terbangun. Dia cari-cari, ada harta daripada mak dia warisan lah, 1 dirham. Jumpalah. Dia pun 1 dirham tuan-tuan, RM50 mana boleh nak buat kenduri? Mana cukup? Dia pun beli roti. Di negara Arab beli roti RM50 banyak lah. Dia ikut, kebetulan ada masjid nak buat maulid, dia buat tumpang kenduri dengan pihak masjid. Malam itu dia bermimpi tengok ibu dia dalam syurga dengan nikmat
yang begitu hebat, begitu mewah. Tanya ibu dia, kata ibu dia, ini adalah disebabkan 1 dirham yang engkau infakkan untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat maulid Nabi memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda ketakwaan hatinya. Kita agungkan syiar Allah yang paling besar disebutkan oleh Abu Yamaliki adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, semoga sedikit perkongsian, insya-Allah kita akan sambung pada esok malam insya-Allah. Semoga sedikit perkongsian pada pagi ini sejuk ni dia mengantuk sikit. Jadi saya wirid tadi pun Allah puas jugalah. Jadi semoga sedikit perkongsian pada waktu pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, yang bergembira dengan kelahiran Nabi, dan semoga pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi. Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rujwana. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rujwana. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rujwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqibirna ittiba'a nabiyyikal amin wa atina syafa'atal kubra min nabiyyikal amin wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyyikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf kalau ada salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul laylu nasrakhu minhu فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون